Ini Rick. Dia tiba di USSR tahun 1986. Di hadapannya adalah unit tenaga keempat loji nuklear Chernobyl. Jam menunjukkan tengah malam dan sesaat lagi akan ada letupan. Penutup konkrit seberat 2,000 tan terangkat ke udara. Tiang api menembus langit. Serpihan reaktor dan grafit hangus bertaburan di seluruh kawasan. Grafit adalah bahan yang digunakan sebagai moderator dalam teras reaktor. Kini ia sangat panas dan radioaktif yang membawa maut. Rick tiada persiapan. Dia di reaktor tanpa sut, tak faham apa jadi. Grafit berbahaya di kaki. Udara penuh debu radioaktif. Pekerja stesen keliling berlari. Ada yang pegang muka, ada yang koyak baju hangus. Mereka tak sedar sudah terima dos maut. Rick berdiri diam. Dia tidak rasa sakit. Sinaran radioaktif tiada bau atau cahaya. Namun tubuhnya sudah terima dos radiasi maut. Di dalam, molekul mula musnah. Sinaran gamma menembusi tubuh merosakkan organ dalaman. Partikel beta membakar kulit. Partikel alfa mendap di paru-paru jika debu dihirup. Semua ini berlaku serentak. Ahli bomba bergegas ke bumbung. Mereka sangka ini kebakaran biasa. Mereka memegang kepingan grafit radioaktif tanpa sarung tangan. Satu sentuhan cukup untuk pendedahan radiasi maut. Mereka terus bekerja, tidak tahu sudah nazak. Ada rasa logam di bibir. Memang betul begitu. Radiasi kuat mengionkan udara. Manusia menghidu bau ozon dan besi. Selaput lendir Rick sudah terbakar. Sel di hidung dan tekaknya mula mati. Dia batuk dan menggosok mukanya. Habuk melekat pada kulit dan kekal di saluran pernafasan. Di sana, ia akan memancar dari dalam. Rick memandang tangannya, menunggu bertukar jadi hal. Tapi itu tidak berlaku. Itu mitos. Radiasi tidak dapat memperbaiki apa-apa. Ia hanya memusnahkan. Ia menghancurkan tubuh dan DNA. Sel membahagi dengan ralat, tumor tumbuh. Ganti kuasa super adalah kanser, luka bakar dan kematian cepat. Dan Rick sudah merasakannya. Dia menanggalkan baju T-nya. Ini wajar kerana ada debu pada kain. Partikel radioaktif melekat pada pakaian dan tersangkut di lipatan. Walaupun seseorang tidak terkena radiasi, pakaiannya boleh terus meradiasinya. Perkara pertama dalam kemalangan seperti itu ialah menanggalkan lapisan pakaian atas. Di Chernobyl, masih ada bilik tertutup menyimpan ribuan jaket dan bad pelikuidasi. Ia tidak boleh dilupuskan, ia masih berbahaya. Saya berikan dia topeng gas. Dia memakainya, tetapi menanggalkannya 5 saat kemudian. Sinaran gamma menembusi semua penapis. Topeng gas hampir tiada guna. Ia cuma menahan sedikit habuk. Habuk sudah di dalam. Ia sudah mendap di paru-paru. Rick batuk. Paru-parunya akan terjejas dahulu. Dia menjumpai pil kalium iodida lalu menelannya. Sudah terlambat. Iodin boleh melindungi tiroid tetapi hanya jika diambil awal sebelum iodin radioaktif masuk ke tubuh. Kini tisu itu sudah terdedah radiasi. Babak ini singkat namun kesannya akan kekal lama. Tentera tiba di stesen. Ada yang hanya sebentar, ada pula yang berjam-jam. Mereka semua akan menerima dos tinggi. Ramai yang akan melecur. Kebanyakan mereka juga akan mati tidak lama lagi. Kemudian, muncul orang berpakaian perlindungan bahan kimia. Tetapi pakaian itu hanya melindungi dari habuk dan cecai. Bukan dari radiasi gamma yang menembusi konkrit. Saya pakaikan Rick suit perlindungan kimia. Dari luar, ia nampak mengagumkan. Kain tebal, topeng, sarung tangan. Di dalamnya, ia masih Rick yang sama. Radiasi menembusi suit itu seperti cahaya menembusi kaca. Dia hanya bergerak sedikit perlahan. Apa sahaja yang kita lakukan sudah terlambat. Hanya pelindung plumbum mampu menyelamatkan Rick. Untuk hentikan radiasi gamma sekuat itu, plumbum setebal 15 cm diperlukan. Hanya di sebalik penghalang itu, seseorang dapat hidup dekat reaktor musnah. Rick tiada pelindung sebegitu. Dia duduk di tepi dinding yang runtuh. Pakaiannya berdebu. Organ dalam tubuhnya terpancar radiasi. Dia masih bertahan. Pipinya merah jambu, matanya terbuka. Namun sumsum tulangnya sudah berhenti berfungsi. Sistem imunnya terhenti. Dalam beberapa jam, pendarahan dalaman akan bermula. Ikutilah dia selagi dia bernafas. Semua orang telah meninggalkan Chernobyl pada masa itu. Selepas 35 tahun, tiada sesiapa pun masih tinggal di sini. Bandar itu mati sepenuhnya. Ia kini diselubungi debu, retakan dan karat. Hutan pula mula menelannya. Sebuah sarkofagus pelindung besar dibina di atas reaktor yang rosak. Ia tidak membenarkan sebarang radiasi bocor keluar. Namun di bawahnya masih ada bahan api mematikan. Ia kekal berada di sana. Dan ia terus menjadi sangat berbahaya.